Seterusnya kita ke Sarawak, bumi kenyalang. Antara fokus hari ini, komitmen kerajaan negeri mewujudkan sistem operasi bandar pintar. Dan untuk perkembangannya, kita bersama Buma Win. Buma, silakan. Ya, Zahudin. Kerajaan Sarawak komited untuk mewujudkan platform yang lebih canggih dalam usaha mendekatkan kerajaan dengan rakyat. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Nopeng berkata usaha itu akan direalisasikan dengan pelaksanaan Pelan Induk Bandar Pintar Kuching KSCMP yang bakal dimulakan di kawasan perumahan Darul Hana, Petrajaya. Sistem operasi yang ulung di Sarawak ini bakal memudahkan penduduk bandar yang akan dihubungkan dengan aplikasi perniagaan, aplikasi sosial dan aplikasi keselamatan. Beliau memberi contoh setiap telefon pintar mampu mengakses video keselamatan atau aliran trafik tanpa berbelanja besar bagi tujuan pemasangan teknologi visual pengesanan. Datuk Patinggi Abang Johari berkata demikian pada Majlis Pelancaran Pelan Induk Bandar Pintar Kuching di Wisma Bapa Malaysia, Kuching. Beliau sebelum itu turut menyaksikan majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara Lembaga Multimedia Sarawak SMA, Sains Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC, Sentex dan Huawei Technologies. Pelan itu akan dimulakan di Bandaraya Kuching, Padawan dan Samarahan sebelum diperluas ke Bintulu. Saudara, kami memohon maaf di atas kesilapan sebentar tadi. Proses pembinaan jalan pasi menuju ke Tanjung Manis dijadual siap pada penghujung tahun 2023. Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talib Saleh berkata, projek bernilai RM321 juta itu sedang giat dilaksanakan setelah projek berkenaan ditunda hampir setahun berikutan penularan COVID-19. Jelasnya, projek ini ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan negeri melibatkan pembinaan jalan raya sepanjang 17 km dan juga sebuah jambatan sepanjang 1.2 km yang merentasi Sungai Batang Rajang. Ujarnya ianya bakal memendekkan masa perjalanan kepada 45 minit dengan menggunakan jalan baharu itu jika dibandingkan dengan masa perjalanan sepanjang 2 jam jika melalui Jalan Sibu ke Tanjung Manis. Prasyarat untuk membangun ekonomi negara ataupun negeri ialah kita mahu infrastruktur yang terkini yang terbaik supaya konektiviti perjalanan rakyat di antara satu tempat ke tempat yang lain dan juga dapat membawa hasil-hasil kepada pasaran. Datuk Lin yang ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Rajang berkata projek ini secara tidak langsung akan mentransformasikan kawasan luar bandar dari segi pembangunan infrastruktur seperti jajaran jalan pesisir, menara telekomunikasi, bekalan air bersih dan juga bekalan elektrik. Beliau berkata demikian kepada pihak media semasa menghadiri taklimat projek Jalan Pasi ke Tanjung Manis di Sarike Information Centre SIC. Penurunan hampir 5% kes-kes jenayah indeks dari Januari hingga Oktober merupakan antara kejayaan yang dicapai Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Padawan pada tahun ini. Jelas Ketua Polis Daerah KPD Padawan Superintendent Aidil Bola Hassan, untuk 10 bulan pertama tahun ini sejumlah 599 kes jenayah indeks dilaporkan berbanding 630 kes pada tempoh yang sama tahun lepas. Menurut beliau, ia menunjukkan penurunan sebanyak 31 kes. Superintendent Aidil memberitahu demikian dalam ucapan perpisahannya sempena Majlis Serah Terima Tugas KPD yang disempurnakan oleh Pesuruhjaya Polis Dato' ID Ismail di IPD Padawan. Beliau juga memberitahu pada tempoh yang sama juga IPD Padawan turut berjaya melakukan sekitar 439 serbuan dengan jumlah rampasan bernilai RM174,606 dalam usaha membantras perjudian atas talian. Menurut Superintendent Aidil, ia melibatkan tangkapan sebanyak 560 orang. Selain itu, pihaknya berjaya memotong bekalan elektrik di 114 premis yang menjalankan aktiviti penjualan judi atas talian. Sementara itu, Superintendent Aidil yang telah mengalas jawatan KPD Padawan selama lebih 4 tahun akan bertugas sebagai penolong pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Ibu Pejabat Polis Bukit Aman bermula 18 Oktober ini. Jawatan beliau akan diambil alih Superintendent Abang Zainal Abidin Abang Ahmad yang sebelum ini bertugas sebagai KPD Limbang.
Operasi mencari dan menyelamat SAR mangsa bot karam dan bot hilang di perairan Pulau Satang pada Sabtu lepas memasuki hari keempat pada hari ini. Menurut penolong pengarah kanan Unit Cari Lamat dan Bantuan Bencana CLBB Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Sarawak, Lieutenant Komander Maritim Nurul Emli Ali, tumpuan carian hari ini melibatkan kawasan pesisir dan muara sungai seluas 791 batu nautika persegi. Ini ekoran ramalan cuaca yang kurang baik di kawasan pesisir dengan laut bergelombang sehingga 3.5 meter dengan angin selaju 50 km sejam. Kawasan carian melibatkan aset bot laut dan udara pelbagai agensi dari perairan Telaga Air sehingga ke Tanjung Datu Dilunduk. Operasi hari ini turut melibatkan beberapa aset dari unit kerajaan negeri yang baharu iaitu Sarawak Coast Guard. 6 yang masih dicari adalah seorang lagi mangsa bot karam iaitu pembantu taikong yang dikenali sebagai Awang Omar Awang Hamzawi berusia 59 tahun, 5 pemancing termasuk taikong bot Kamizan Saidi 40 tahun, pemancing Eng Ching Hui 36 tahun, Christopher Teo 33 tahun, Yap Zai Kang 41 tahun, Leody Lee Kang 41 tahun. Saudara, peranan media khasnya golongan wartawan tidak hanya terhad sebagai penyampai maklumat sahaja. Menerusi program prihatin kasih Anjuran Persatuan Wartawan Utara Sarawak NSJA, wartawan di Miri khasnya berpeluang menyumbang bakti dengan membantu golongan terjejas akibat wabak COVID-19. Presiden NSJA Andy Jong Wan Jun berkata, di samping tugas utama sebagai wartawan, menerusi program ini pihaknya dapat meringankan beban masyarakat terjejas dengan menghulurkan bantuan seperti bakul makanan. Katanya program tersebut mula yang dilaksanakan pada Ogos lepas dan disalurkan dari rumah ke rumah selain diagihkan juga semula ahli persatuan NSJA. Beliau berkata demikian ketika mengagihkan bakul makanan tersebut di sekitar Bandaraya Miri. Seramai 50 keluarga terdiri daripada golongan orang kurang upaya OKU, warga emas, ibu tunggal, keluarga balu dan keluarga miskin yang terkesan akibat dengan pandemik COVID-19 menerima bantuan bakul makanan tersebut. Sekian perkembangan berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Azamuddin di Angkasa Puri. Silakan.